Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya Tuan Imam, Tuan Gusti, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kuliah istiqalah saya pada malam ini, kuliah kita ialah tentang isu-isu semasa. Dan tajuk malam ini ialah tentang bola. Saya minta maaf di sebalik Piala Dunia 2030 Saudi Arabia. Apakah yang saya nak sebut bukan bolanya, tetapi di sebaliknya. Kita mulakan dengan ayat surah Al-An'am. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Wa daru akhirul ladzi yattaqun afala ta'qilun. Shadaqal azim. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mainan dan sendiwara. Tidaklah hidupan dunia ini ialah sebagai main-main dan sendiwara, dan sesungguhnya benar-benar negara akhirat adalah lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Dan kenapakah kamu tidak berfikir? Ahli tafsir mengatakan kebanyakan manusia menjadikan dunia ini sebagai tempat permainan, tempat sukaria, tempat berhibur, sedangkan dunia akhiratlah dunia yang abadi bagi mereka yang bertakwa. Dan kenapakah kamu tidak berfikir? Dan kebanyakan pada kita bekerja main-main, belajar main-main, main pun main-main. Dan inilah yang barangkali sebahagian daripada masyarakat kita, hidup ialah main-main kecuali bagi mereka yang bertakwa. Dan sesungguhnya negara akhirat wala daru akhirah, akhiratu khairul lil ladzina taqun. Dan negara akhirat, negeri akhirat ialah sesungguhnya negeri yang lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Kenapakah kamu tidak berfikir? Okey, kembali pada tajuk kita. Arab Saudi bercita-cita untuk menjadi tuan rumah World Cup. Dalam kuliah yang lalu, tahun lepas barangkali, kita bincang tentang World Cup di Qatar. Ini untuk pemuda-pemuda kita. Tetapi belum pasti Arab Saudi diterima sebagai tuan rumah dalam World Cup, sebab ada dua negara lain yang bertanding, iaitu Mesir, Greece dan Saudi. Walau macam mana pun, kita lihat arus kepada kemenangan ini, dan nampak jelas Saudi akan dipilih walaupun belum rasmi. Ada sebab, ada agenda. Sebab Qatar tidak dapat memenuhi hasrat FIFA untuk menjadikan, terima kasih, untuk menjadikan Qatar diperkenalkan dengan LGBT, diperkenalkan dengan Arab, perzinaan, tetapi tidak berjaya di Qatar. Tetapi sekarang peluang yang baik untuk perkenalkan kembali di Saudi. Lebih lagi Saudi juga mereka mempunyai wawasan 2030 yang juga dalam konteks untuk menjadikan negara Saudi sebagai negara yang maju seperti Eropah. Inilah bagaimanakah di sebaliknya. Kita lihat apakah yang sebaliknya, bukan balanya. Tiga buah negara sedang berusaha untuk mendapatkan status tuan rumah: Greece, Egypt dan Saudi. Kebetulan 2030 ialah tahun kemuncak wawasan 2030 yang dilancarkan oleh Kerajaan Saudi. Apakah Saudi bersedia untuk menjadi negara seperti Eropah dalam penajaan bola sepak? Sebab di pesta bola sepak di seluruh dunia, segala maksiat yang ada atas muka bumi akan berada di tempat pertandingan tersebut. Mari kita lihat. Inilah kita lihat dalam contoh yang lepas, Qatar. FIFA bersama dengan bangsa bersatu telah sengaja memilih Qatar sebagai negara Islam pertama. Tidak pernah negara Islam dijadikan sebagai host atau tuan rumah kepada pesta yang besar ini. Buat pertama kali Qatar dipilih, walaupun Amerika minta supaya mereka dijadikan sebagai tuan rumah, tetapi kata FIFA, Amerika tunggu siap. Kita bagi Qatar dulu. Kita bagi Qatar sebab di sebalik Qatar ada agenda sangat besar. Amerika bersahabat, kita bagi 4 tahun kemudian. Lepas itu Saudi akan mengambil alih. Itu janji yang barangkali belum lagi ditunaikan, tetapi itulah bayangan dalam World Cup yang kita lihat
dalam Qatar yang lepas, berbagai-bagai fitnah telah berlaku. Tetapi kerajaan Qatar sangat tegas. Ini ambassadornya, ini duta dalam World Cup Qatar. Dia mengatakan Qatar negara Islam. Kami tidak akan ubah apa saja yang berlaku disebabkan World Cup. Kami tidak akan ubah. Arak tidak dibenarkan. Sedangkan arak adalah pesta untuk ketika menonton bola sepak, arak akan diminum secara bebas di stadium. Tapi di negara kami tidak boleh. Apabila mereka meraihkan kemenangan, arak akan dipancarkan, akan digoncang dan disembuhkan kepada semua yang terlibat. Negara kami tidak boleh. LGBT, negara kami tidak boleh. Jangan bawa segala simbol LGBT negara kami. Ini Qatar, negara Islam, tidak boleh. Dalam pada itu, mereka masih berusaha untuk perkenalkan LGBT. Kalau tidak lakukan LGBT secara terang-terang dengan simbol. Dengan simbol pakaian pemain-pemain bola sepak ini dipakaikan dengan band LGBT. Kata Qatar tidak boleh. Siapa yang lakukan akan ditangkap. Dan Qatar menang. FIFA kalah. Bangsa bersatu kalah, dunia kalah. Qatar yang menang. Dalam konteks pegang teguh kepada nilai ataupun value Islam yang menjadi asas kepada negara Qatar. Kami tidak akan menukar sistem kami. Kami tidak akan tukar sistem kami kerana World Cup. Kata ini ambassadornya. Sangat tegas. Oleh sebab itu, negara kami tidak boleh ada alkohol. Arak tidak boleh diminum. Homoseksual yang dilakukan di seluruh Eropah tidak dibenarkan negara kami. Kemudian bergambar dengan keadaan pakaian yang tidak sempurna tidak dibenarkan. Dating tidak boleh negara kami. Dan suara yang kuat ketika masjid mengandunkan azan tidak dibenarkan. Tidak boleh berpakaian yang tidak senonoh. Ini negara Islam, Qatar. Dan perdebatan berlaku hebat. Perdebungan antara palsu dan benar terus berlaku. Akhirnya Qatar menang, alhamdulillah. Saudi belum pasti menang. Dalam konteks ini kita lihat untuk 2 tahun 2030 nanti Saudi sudah bersedia dan melobi untuk menjadi tuan rumah. Dengan segala alasan sebab kami telah sediakan infrastruktur yang sangat lengkap, terbaik dunia setakat ini. Tidak dapat ditandingi oleh mana-mana negara dunia sebab kami punya stadium yang sangat canggih. Oleh sebab itu, tidak sebab FIFA tidak memberikan kami sebagai tuan rumah. Itu alasan Saudi. Tetapi kalau kamu menjadi tuan rumah, arak mesti dibenarkan berluasa. LGBT akan dibenarkan. Apa kamu sanggup? Ya, kami sanggup. Ini sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Belum berlaku, tapi mari kita sebagai umat Islam, kita berfikir. Sebagai bahan berundingan, kita harap tidak berlaku. Kalau berlaku, kita bersedia. Sebab itulah kuliah saya malam ini adalah tentang bola. Harap-harapnya pemuda-pemuda depan saya, tapi pemuda-pemuda yang sebaya dengan saya. Para jemaah yang saya hormati, mereka bersedia barangkali untuk diadakan di Jeddah atau di Riyadh ataupun satu lagi tapak yang sangat sesuai, Neom. Neom adalah kota yang baru mereka bina yang mereka jangka siap sepenuhnya tahun 2030. Neom ialah bandar luar biasa. Bandar ajaib yang ke-8 dunia. Tak pernah manusia bina bangunan seperti itu. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan Allah mengatakan kaum Nabi Ad juga membina sebuah bangunan yang tak pernah dibina orang lain. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka bina bangunan tinggi-tinggi yang tak pernah orang lain bina. Selepas mereka bina bangunan paling tinggi dunia, pegang rekod dunia, kaum Ad, Allah hancurkan mereka. Allah hancur bukan sebab bangunan tinggi, tetapi sebab mereka menentang Nabi Hud AS. Dan bangunan mereka hanya tinggallah sejarah yang kita lihat sekarang. Kesan-kesan arkeologi daripada kemusnahan kaum Ad. Saudi ingin ulang kembali. Saudi ingin ulang di Bandar Neom. Neom ialah terletak di kawasan Teluk Aqabah, tempat Allah musnahkan kaum Nabi Syuaib. Di situ Nabi Syuaib bertapak dan menyuruh kaumnya kepada kebenaran. Kaumnya melakukan segala konspirasi, segala keburukan. Dan kaumnya lah yang menipu dalam timbangan, melakukan kemusnahan di atas muka bumi. Nabi Syuaib telah mengajaknya berkali-kali,
akhirnya mereka menolak Nabi Syuaib. Allah musnahkan kaum ini. Di tempat musnah inilah bandar Neom akan dibina. Sekarang sebahagian daripada infrastrukturnya telah selesai, sebahagian lagi tidak selesai. Dan mereka jangkakan 2030 kota ini akan lengkap sepenuhnya dan pesta World Cup akan ada di sini. Ini satu pandangan. Satu lagi, Jeddah sudah cukup untuk World Cup. Dan kita lihat apakah yang berlaku akan datang. Kalau ada tuan panjang umur untuk menyaksikan apa yang kita bincang malam ini. Neom ialah kota yang mereka sebut kota ajaib. The Eight Wonders ataupun bahan ajaib dunia yang ke-8 sudah dibina. Kota ini sangat besar. Barangkali sebesar Selangor ini, sebuah kota. Sebuah kawasan Selangor ini ataupun hampir merupakan sebuah kota yang besar. Barangkali Selangor itulah yang menjadi kota yang lebih besar daripada New York, lebih besar daripada London, lebih besar daripada Washington, lebih besar daripada gabungan 3 kota itu. Ini akan pecah rekod dan ada 3 komponen utama. Antaranya kota sukan. Kita lihat apakah komponen kota Neom ini. Mula-mula sekali mereka ada lines. The lines ini ialah bangunan daripada kaca sepanjang 170 km. Bayangkan tuan. 170 km dari Kuala Lumpur sampai ke Paguh barangkali. Itu panjang bangunan. Bukan main-main. Bangunan ini daripada kaca sepenuhnya. Kaca terbaik dunia. Itu sebab bakal diisytiharkan sebagai The Eight Wonders. Bahan ajaib yang ke-8 dunia selepas piramid tembok besar Cina dan lain. Dia menduduki tempat ke-8. Sekarang pun sudah mula dijuluk sebagai The Eight Wonders. Bangunan ini 170 km bersambung dengan kaca. Hidup dalamnya penuh dengan kemewahan, seolah-olah bayangan syurga. Apakah mereka berjaya membina atau tidak? Sekarang mereka sudah mulakan pembinaannya. Syarikat-syarikat gergasi dunia dikerah ke sini untuk melakukan pembangunan secepat mungkin dan berakhir dengan pertandingan bola sepak yang akan diadakan pada tahun 2030. Itu sebab mereka melobi sebaik saja selesai Neom, perkenalkan Neom ke dunia melalui bola sepak. Dan inilah bayangannya. Ini bayangan kota Neom di tepi pantainya. Tetapi bukan di pantai saja bangun ini, dia panjang sampai ke 170 km. Bayangkan, ke dalam gurun Sahara, dalam gurun yang berakhir dengan puncak gunung. Itulah bayangan mereka. Ada 3 komponen, izinkan saya sebut. Tuan-tuan juga sudah membaca berita ini berkali-kali barangkali. Komponen pertama, Oksagon. Komponen kedua bernama Trojana dan yang paling penting ialah The Lines. The Lines ialah kota yang bersambung. Lebarnya tidak lebar, tapi panjang, 170. Tidak ada lagi bandar di atas muka bumi yang dibina. Semua kaca. Semua berada di dalam cermin tersebut. Seramai 50 juta manusia. Bayangkan. Satu perkara yang tak mungkin, tak dapat kita bayangkan sama sekali. Apakah mereka berjaya membina struktur seperti itu ataupun tidak, berakhir dengan pesta bola sepak. Dan yang pertama ialah bandar yang sangat canggih. Dan ini ialah kota terapung yang mereka sebut Oksagon. Oksagon ialah pelabuhan terbesar dunia. Yang terbina di atas air, terapung. Kapal-kapal dunia akan lalu dari Lautan Suez akan singgah di sini. Dan kapal itu celah-celah kota yang terapung. Macam mana betul saya tak dapat bayangkan. Mereka menjadikan di sini pelabuhan terbesar dunia. Yang akan disinggah oleh kapal-kapal dunia melalui Trans Suez sebab kedudukannya sangat rapat dengan Trans Suez. Tuan-tuan lihat di sini. Trans Suez lalu ke Laut Merah akan melalui Teluk Aqabah. Tempat terletaknya kota yang bakal dibina. Dan dijangka menjadi tempat transaction yang terbesar dunia. Bisnes. Dan itulah bayangan mereka. Apakah mereka berjaya atau tidak? Mari kita renungi. Ini ialah yang saya sebutkan tadi. Yang disebut sebagai The Lines, kota daripada kaca. Yang panjangnya 170 km, 100 mil batu. Yang kota ini berakhir dengan puncak gunung. Gunung ini akan dijadikan tempat pesta sukan terbesar dunia.
Kita cuba lihat apakah bayangan yang mereka lakukan. Dan di hujung kota ini ada satu lagi kota yang mereka sebut sebagai Trejona. Trejona adalah kota sukan, kota hiburan, sukan dan untuk orang. Ini nama Trejona yang telah dibina. Sebahagian besar, sebahagiannya barangkali separuh telah siap. Di tengah-tengah gunung ini ada tasik yang buatan ataupun asli saya tak pasti, tetapi telah muncul satu tasik yang sangat-sangat indah di tengah pegunungan. Di sini akan dijadikan sukan air dan akan dibekukan air di sini untuk menjadi salji. Saat ini adakan sukan musim winter di mana Eropah, bukan di Jepun, bukan di China, tetapi di Saudi akan diadakan sukan winter, sukan air batu di tengah-tengah padang pasir yang panas. Tuan-tuan, itu sebab dia jadi ajaib. Cita-citanya untuk menjadikan kawasan ini kawasannya penuh dengan salji. Ini bandar yang sudah ada sekarang, ataupun model yang sedang disiapkan. Namanya Trejona, tempat hiburan, sukan, rekreasi, sebut apa saja yang ada atas muka bumi ada di sini. Belum siap sepenuhnya. Di sini barangkali akan dijadikan sebagai stadium bola sepak barangkali, saya tidak pasti. Sebab mereka menjangkakan apabila selesai 2030, mereka ingin menjadikan kota ini kota sukan, hiburan, rekreasi, kesihatan dan sebagainya. Dan inilah tasik yang sudah ada. Ini tasik benar. Sama ada artificial ataupun tidak, saya tak pasti. Buatan manusia atau tidak, tak pasti. Tetapi tasik ini sangat cantik. Di tengah-tengah pegunungan, di situ sukan akan diadakan. Mereka jangkakan tasik ini akan beku. Teknologi sekarang boleh bekukan air tasik di tengah padang pasir. Mereka akan bermain salji di sini. Itu rancangan mereka. Ramai yang mengatakan mereka tidak akan berjaya. Ramai yang menyangka mereka berjaya. Dua-dua ada. Ini ialah yang sudah ada. Mereka bina kompleks sukan ski. Belum ada salji. Tiba-tiba salji turun penuh tahun lepas. Mereka buat bukan asalnya mereka buat untuk salji tiruan. Tiba-tiba salji sebenarnya turun, ditabuk penuh di sini kawasan ini. Allah, so kita berfikir. Mereka merancang untuk adakan sistem ski dengan artificial salji, snow. Tetapi Allah turunkan yang sebenarnya. Tengok ini gambar sebenarnya. Dan boleh main salji. Boleh main, berlecur. Arab Saudi belum bersedia, tiba-tiba Allah telah berikan salji. Dan Tabuk telah menjadi padang salji yang sangat luas. Ini gambar tahun lepas. Dan tuan-tuan, Saudi sekarang sedang giat untuk menjadi tuan rumah kepada sukan salji yang disebut sebagai sukan winter, Asian Winter Games at Trejona. Pada 2029, setahun sebelum siap sepenuhnya, akan diadakan sukan winter. Bukan di Eropah, bukan China, di tengah-tengah padang pasir. Ini sebab ajaib. Dan ini telah confirm. Saudi dipilih untuk menjadi sukan-sukan 2029, ini confirm. Tujuannya, kalau salji tak turun, salji buatan. Betapa besarnya belanja, tuan-tuan dapat bayangkan, untuk penuhkan salji seluruh padang permainan ini. Kita lihat apakah yang mereka lakukan ataupun akan berlaku sebagaimana auzubillah, sebagaimana kaum Nabi Hud yang membina infrastruktur bangunan yang paling tinggi dunia. Mereka pegang teknologi terbaik dunia, tetapi mereka menentang Nabi Hud. Allah musnahkan mereka. Mari kita ambil intibar sebelum berlaku. Dan Saudi sedang berlatih sukan winter. Mereka sedang berlatih sukan winter. Ini mereka buat salji tiruan. Dan mereka berharap untuk menjadi dapat juara peringkat Asia dalam salji. Malaysia pun boleh serta. Silakan. Kembali kepada kota Neom yang mereka cadangkan tadi. Satu soalan. Boleh tak Arab dijual bebas kawasan bebas cukai ini? Bukan bebas cukai, bebas hiburan. Bandar ini akan jadi bandar bebas hiburan. Apakah Arab boleh dijual secara terbuka? Itu soalan, bukan jawapan.
Dan Saudi tidak menolak kemungkinan akan membenarkan penggunaan minuman keras. Ini saya petik daripada berita Indonesia. Malaysia tak keluar. Malaysia tidak keluar. Ini Kompas keluar. Barang Raja Modern Futuristik Neom Saudi tidak menolak kemungkinan akan membenarkan penggunaan minum keras, arak maksud saya. Kata seorang pegawai kanan kepada AFP, berita Yahudi, pada Rabu, dipetik oleh Kompas. Dia akan beroperasi di bawah undang-undang yang tersendiri dan sedang dirangka. Undang-undang yang sudah ada haram. Innamal khamru wal maisiru, akhirnya haram. Rijsun min amri syaitan, jelas. Tetapi undang baru akan dirangka. Sekurang-kurangnya kota yang ajaib ini barangkali ada kelonggaran daripada hukum asal. Sebab kononnya antarabangsa. Penonton antarabangsa akan berkumpul di sini dan kenapa kita tidak boleh menjualkan arak? Itu soalan. Dan secara kebetulan di kawasan Neom, di Sinai, di kawasan Sinai, di bawah Mesir, sudah ada Syam Asyik. Tuan-tuan yang boleh kata sudah pergi sini dapat menyaksikan. Kawan saya yang pernah sampai di sini menyaksikan bahawa di sini bandar maksiat lebih dahsyat daripada Eropah. Syam Asyik duduknya di Sinai, di hujung Sinai, tempat Nabi Musa menyeberangi daripada dikejar oleh Firaun. Firaun ditenggelamkan di sini. Nabi Musa diselamatkan Allah SWT. Di situ telah dibina sebuah bandar hiburan tidak ada contohnya di kawasan Asia, di kawasan Timur Tengah, iaitu Syam Asyik, kota maksiat. Dan Neom akan jadi pasangan kedua. Barangkali untuk masa depan akan diadakan jabatan untuk menghubungkan Neom dengan Syam Asyik. Maka pasangan kota maksiat bakal dibina. Ini yang kita harus fikirkan, bukan bola je tuan-tuan. Dan inilah yang dikatakan dia akan menjadi contoh kepada yang sudah ada. Kalaulah di Syam Asyik segala-galanya bebas, wanita tidak berpakaian dapat dilihat di tepi pantai, dan Neom akan ikut langkah yang sama. Sebab berita yang kita terima, wines, bikinis, turis ialah sinonim dengan kawasan di Mesir dan akan diadakan di Neom, perkara yang sama. Kita berdoa tidak berlaku. Tetapi mari kita berfikir kita umat Islam yang satu, umat yang satu, akidah yang satu. Kita lihat sebahagian daripada bumi Al-Haramain. Di semenanjung ini terletaknya Mekah dan Madinah. Perjuangan Rasulullah akan bakal dicemar dengan limpahan arak yang akan dicurah di bumi ini. Tuan-tuan, auzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatu la'ibun wa lahu. Sekali lagi Allah ulang, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini lahabun wa lahun, main-main, gurau senda, sendiwara, wa zinatun, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga dalam kamu, wa takatsurun fil amwal wal aulad, dan berbanyak-banyak tentang harta dan anak bina. Kama salawaisin, seperti hujan yang turun, Jabal Kufar yang memberikan perasaan gembira kepada orang yang menanam pokok itu. Jabal Kufar nabatuhu, dan pohon yang tumbuh daripada hujan yang lebat tadi memberikan kegembiraan pada penanamnya. Tetapi Allah sebutkan, sumaya hijau fatarah musfarra, kemudian pohonnya hijau, subur, mati, hancur, kering, kuning, sumaya kunu hotoma, kemudian dia jadi debu, menjadi bertaburan. Itu dunia. Allah kata dunia sangat indah, seperti pohon yang hijau. Turun hujan, pohon ini tumbuh dengan suburnya, tetapi ingat, satu masa dia akan mati. Kemudian daunnya akan menjadi kuning, kemudiannya menjadi khutama, menjadi berkecai. Daunnya berkecai, pohonnya berkecai. Itu dunia. Indah tetapi sementara. Dan manusia berlomba-lomba untuk main-main, laibun, main pemain-main. Itu pemain kita tak ada, bola sepak kita tak boleh tinggi. Main pemain-main. Maafkan saya. Suka pemain-main. Main pemain-main. Dan berbanyak tentang anak pinak, berbangga dengan keluarga yang besar, harta yang banyak, tetapi dia adalah sementara yang bakal hilang.
kembali kepada World Cup. Dan mereka sedang melobi untuk mendapat tempat di sini. Ada cadangan bukan dilakukan di Neom tetapi di Jeddah. Jeddah sangat-sangat hebat. Stadium yang ada di Jeddah barangkali terbaik dunia. Dan FIFA telah melawat dan bersetuju. Kalau inilah stadium yang digunakan untuk tandingan bola sepak, kami setuju. Stadium yang terbaik. Nak tengok gambar stadium yang kita tunjukkan tadi ialah stadium yang telah siap. Namanya ialah Kompleks King Abdullah Sport City. Bangunan ini telah siap, lengkap. Dan tuan yang barangkali melawat ke Jeddah telah melawat kawasan ini, saya belum. Tetapi yang saya nak sebutkan di sinilah bangunan yang sangat indah. Inilah stadium yang sudah siap, yang bersedia untuk menjadi tuan rumah kepada bola sepak akan datang. Dan inilah bentuknya stadium yang hebat, terbaik dunia. Bukan di barat, tetapi di Saudi. Ini stadium yang dianggap tercanggih hari ini dengan segala kelengkapan moden. Dan ini bentuk gambar daripada atas. Kompleks ini sangat luar biasa dan mempunyai berbagai-bagai, termasuk hotel macam Bukit Jalil kita lah agaknya. Lebih baik daripada Bukit Jalil. Dengan hotelnya, dengan hospitalnya, dengan berbagai-bagai tempat keperluan untuk seluruh sukan, lengkap. Ini sudah siap. Dan mereka mengatakan yang ada Jeddah ini sebagai simbol sukan akan datang yang setara dengan apa yang sudah ada di Dubai. Tuan-tuan yang sedang melawat Dubai, ada satu sistem, ada satu kompleks sukan yang sangat luar biasa dan dikatakan di Jeddah menandinginya. Tidak kalah dengan Dubai dan dibuat dengan pembelanjaan katanya 4 bilion. Tuan-tuan bayangkan 4 bilion USD untuk buat kompleks ini. Hebat. Dan di situ akan lengkap dengan segala keperluan untuk ahli sukan dan sebagainya. Dan ini ialah Datuk Bandar Jeddah. Datuk Bandar Jeddah ialah Adil Fakih namanya. Dia mengatakan Jeddah akan menjadi satu landmark baru dalam satu budaya sukan yang baru akan diperkenalkan dan akan ada pertandingan antarabangsa yang bakal diadakan. Buat permulaan ini, orang Arab suka gusti. Kita jemput gusti yang terbaik dunia untuk buat persembahan di sini. Ini berita pembukaan pada tahun 2014 dibuka oleh King Abdullah. Ini akhbar daripada berita Arabi yang menunjukkan bahawa Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Malik Al-Malik Abdullah bin Aziz telah meresmikan bangunan kompleks Sultan Abdullah ini. Ini tahun 2014, sudah cantik. Apatah lagi sekarang. Dan ini majlis pembukaan Sultan Abdullah bersama dengan Raja Salman sekarang. Dan dengan majlis yang penuh gemilang. Mula-mula sekali mereka jemput ahli gusti. Dan gusti yang hebat diadakan di sini. Orang agak ramai-ramai tengok live. Sebelum ini tengok dalam televisyen. Mereka sangka gusti ini satu tandingan yang real. Rupa-rupanya mereka bergaduh dalam stadion. Tapi mereka datang satu kapal terbang. Mereka datang satu kapal terbang, tuan-tuan. Makan sekali. Depan orang Arab mereka bergaduh. Mereka menumbuk sapa lembek kawannya. Lepas tu mereka makan satu bilik yang sama. Hotel yang sama. Kena tipu hidup-hidup. Termasuk orang Malaysia. Tetapi dipersembahkan di tempat yang sangat berprestij ini sebagai pembukaan kepada kompleks yang sangat ini. Dimulakan dengan gusti. Maka orang Arab tengok mereka bergaduh dengan lukanya, dengan darah banyak keluar. Lepas tu esok baik balik. Kena tipu lah. Itulah permainan yang dilakukan oleh di Arab. Tengok. Orang Arab bergembira tengok bergaduh. Datang satu kapal terbang, balik satu kapal, satu hotel, makan satu bilik dan mereka bergaduh dalam stage, atas stage. Tahu-tahu apa kena tipu juga kayaknya? Bukan. Orang Arab sangat teruja melihat live. Wrestling selalu tengok dalam televisyen, sekarang live. Dan ini adalah Jeddah. Saya nak bandingkan Jeddah sekarang dengan Jeddah dulu. Jeddah dulu ialah tempat jemaah haji sampai. Tempat kota ibadah. Tetapi sekarang kota gusti. Kota hiburan.
Dan itulah untuk kita renungi sedalam-dalamnya. Tuan-tuan yang semati, ini Masjid Terapung. Kalau tuan-tuan singgah di sini, jangan heran kalau lihat di tepinya orang mandi dengan bikini. Jangan heran. Itu maksud saya. Maksud saya, tengoklah Masjid Terapung yang kita singgah sebelum kita balik. Dan kalau ada orang berbikini, jangan kita heran sekarang. Sebab dasar Saudi telah berbeza sama sekali. Jeddah bukan kota kedatangan jemaah haji sebagai dulu. Kita kenal kembali Jeddah satu masa dulu. Ini kapal layar kita sampai ke Jeddah menyambut kedatangan haji. Sekarang bukan lagi. Kita kenal lagi satu masa dulu Jeddah. Inilah pelayar-pelayar daripada India, Pakistan, daripada negara kita yang menuju ke Jeddah sebagai kota ibadah. Mereka berada di Jeddah untuk beberapa hari sebelum mereka bertolak ke Madinah atau ke Mekah. Dan Jeddah tidak ada sebarang hiburan ketika itu. Kota Islam, kota ibadah. Tiba-tiba sekarang telah bertukar sama sekali. Ini suasana akhir-akhirnya apabila kapal haji ditukar dengan kapal lebih moden dan menggunakan kapal terbang, maka inilah di antara gambar jemaah haji yang menaiki kapal yang turun Jeddah. Dan inilah kapal diperkenalkan. Kapal haji Serembung Biru ini datang ke Pulau Pinang dan bawa jemaah haji kita pada awal tahun 60-an dulu. Cukup syahdu. Berakhir di Jeddah, turunlah orang haji dan mereka menunaikan haji setahun kemudian, 6 bulan kemudian mereka balik kembali, alhamdulillah. Ini gambar yang terakhir kapal yang menuju ke Jeddah membawa orang haji. Tetapi Jeddah itu Jeddah lama, bukan Jeddah sekarang. Jeddah sekarang tidak seperti ini lagi. Lepas kapal haji sampai di Jeddah, maka kafilah akan membawa barangan orang jemaah haji ini dibawa ke Mekah atau ke Madinah. Inilah perjalanan satu masa dulu. Kota Jeddah lah kota ibadah. Hari ini tuan-tuan berbeza. Inilah suasana Jeddah sekarang. Bukan Jeddah satu masa dulu. Bertukar watak sama sekali. Penuh dengan lampu-lampu ketika malamnya. Dan inilah Jeddah sekarang. Pelabuhan yang hebat. Dan tidak lengkap kalau tidak ada maksiat. Kota yang hebat tidak lengkap kalau tidak ada hiburan. Itu yang saya maksudkan. Dan di Jeddah telah dibina apa yang disebut sebagai tempat hiburan yang terkini yang baru dibuka 2 bulan lepas. 2 bulan Mei lepas. Baru 2-3 bulan lepas dibuka satu lagi tempat hiburan yang terkini dan menjadi tempat tumpuan orang Arab. Namanya ini dia, City Walk, yang baru saja dibina dan dia menjanjikan aktiviti yang tak pernah disaksikan oleh orang Arab di bumi Rasulullah. Dan sekarang kita lihat di situ disediakan dengan wayang gambar, dengan Disneyland, dengan hiburan, dan hari kebangsaan mereka nanti dijangkakan tempat pesta bunga api yang terbesar barangkali akan diadakan. Ini Jeddah sekarang, bukan Jeddah lama. Tuan-tuan, mereka ada movie land di sini untuk persembahkan wayang-wayang gambar yang terbaik dunia dalam berbagai bahasa. Dan Jeddah bukan lagi Jeddah lama. Dan di sini keluarga masuk keluar untuk melihat hiburan dengan kanak-kanak, anak-anak yang bakal membesar dengan hiburan. Dan ini pemenangan, mereka ada pesta macam Malaysia juga. Mereka ada fanfare, mereka ada segala hiburan untuk anak-anak supaya anak kenal hiburan. Anak-anak biarlah besar dengan hiburan. Dan boleh kita lihat DJ terbaik dunia akan dihantar di sini daripada negara dan bukan negara Arab untuk menambahkan seri hiburan yang berada di kawasan ini. Baru buka 2 bulan, 3 bulan. Barangkali orang Malaysia pun belum sampai lagi sini. Sebab kita sibuk dengan haji ketika itu. Mereka buka ketika kita sedang sibuk di Padang Arafah. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Nak kata apa lagi? Ketika jemaah haji sampai untuk menuju ke Mekah daripada Jeddah, mereka ada pesta seperti ini.
Kita nak kata macam mana lagi? Inilah bukan bola saya nak cerita. Di sebalik bola. Ini katanya pelakon LGBT, saya tak tahu benar atau tidak. Martin Garrix namanya. Dialu-alukan dengan spanduk yang besar. Jeddah SA. Ini adalah badan resmi penyiaran Arab Saudi menyatakan pemain pelakon yang baik akan datang, penyanyi yang baik akan datang ke Jeddah. Katanya dia pengamal LGBT. Dan Backstreet Boys, jelas LGBT. Mengadakan pesta di Jeddah, kemudian dibawa ke Malaysia. Lepas Jeddah, bawa Kuala Lumpur. Lepas Kuala Lumpur, bawa ke Jeddah. Sangat rapat Kuala Lumpur dengan Jeddah. Backstreet Boys yang membawa simbol LGBT. Kemudian kita ada 1975 ya. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Kalau saya tak sebut di sini, nak sebut di mana lagi? Mereka mengadakan pertunjukan LGBT jelas negara kita. Di Saudi, mereka akan pergi dan Backstreet Boys telah mengadakan pesta di Jeddah. Dan Backstreet Boys kembali semula pada tahun ini. Lepas mereka adakan pesta pada tahun lepas, mereka datang lagi sebab tertangguh dengan COVID. COVID tidak menyenangkan mereka sebab mereka tidak boleh berhibur. Mereka bawa kembali pada bulan Mei lepas. Ketika jemaah haji berada di Mekah, mereka bawa Backstreet Boys. Siapa yang kita nak sebut lagi? Dalam konteks ini, mereka mengalu-alukan kedatangan Backstreet Boys tadi. Kita tahu sejarah mereka, bagaimanakah mereka muncul di pentas Eropah dengan tema lagu-lagu mereka yang memuja, maksiat dan sebagainya. Dibawa ke negara Al-Haramain, bumi Rasulullah, dan dilakukan oleh Al-Hay'ah Al-Ammah Litarfiyah, iaitu satu badan khusus otoriti untuk hiburan, seolah-olah menteri hiburan, seolah-olah. Di Indonesia tidak ada menteri hiburan, yang kita ada menteri penerangan. Tapi di Saudi ada menteri hiburan. Hebat. Dia tidak nama menteri, dia nama otoriti. Hay'ah ni lembaga. Dan ini menterinya. Menterinya bernama Turki Syekh. Kalau Syekh di belakang, maksudnya keluarga Wahabi. Turki Syekh dilantik menjadi otoriti dalam menyediakan hiburan seluruh Saudi. Dia bertanggungjawab membawa hiburan pemain-pemain, penyanyi-penyanyi terbaik, dibawa resmi bukan oleh persatuan, oleh kerajaan. Ini menteri mereka. Namanya Turki Syekh. Chairman Hay'ah At-Tarfiyah yang saya maksud tadi. Dia sekarang menyusun hiburan bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari untuk diadakan seluruh pesta di Arab Saudi. Jangan siapa usik. Jangan ulama sentuh perkara ini. Ini adalah dasar kerajaan. Wanita harus dibebaskan daripada tradisi yang lama. Bawa mereka ke stadium, perhatikan bola sepak, dan bawa mereka ke padang bola, ajar anak-anak bermain muzik. Kita menjadikan Saudi sebagai negara yang maju seperti Eropah, ataupun lebih maju. Kita ajar anak kita supaya bermain muzik. Dan mereka mengadakan Mahrajan Al-Madih ila Riyadh. Mereka ada festival Riyadh Homecoming. Welcome home. Ini ialah pesta yang mereka adakan 2 tahun lepas di Riyadh. Mereka adakan pesta menyambut hari kebangsaan mereka. Mereka adakan pesta-pesta untuk merasakan cinta mereka pada negara. Mereka adakan hari kebangsaan mereka. Tetapi mereka mengharamkan sambutan Maulud. Mereka membenarkan merayakan hari-hari kebangsaan mereka sebab cintakan kepada negara. Tapi mereka haramkan untuk rayakan Maulid Rasul. Dengan kuliah, dengan sirahnya, mereka haramkan. Barangkali mereka tidak haramkan dengan ceramahnya, tetapi dengan upacara itu sendiri, dengan majlis itu sendiri. Tuan Samati, mereka bawa penyanyi terbaik dunia. Saya baru kenal, ini pemain antara terbaik, namanya Lionel Richie. Mereka bawa ke Saudi. Ini bayarannya sangat mahal, tuan-tuan. Penyanyi-penyanyi terbaik dunia dibawa ke Jeddah untuk persembahkan kepada umat Islam di sana.
dan Justin Bieber namanya, datang melakukan persembahan di Saudi. Kemudian datang ke Bukit Jalil. Pemuda kita berada di situ sampai pukul 3 pagi. Ini dimulakan di Jeddah, dibawa ke Bukit Jalil. Dan mereka isytiharkan penghibur terbaik dunia, Al-Muthil John Travolta, sebagai penghibur sepanjang zaman. Al-Jaizah Al-Injaz Madal Hayah, itu anugerah terbaru. Tak pernah ada lagi sebelum ini. Anugerah penghibur sepanjang zaman. Joe Travolta. Adik-adik yang muda tak kenal Joe Travolta kali. Yang pekat saya kenal. Ini Saturday Night Fever. Masa saya muda-muda dulu. Inilah hiburan ketika saya muda dulu. Saturday Night Fever. Pada malam Sabtu mereka jadi orang gila. Berpesta Arab diperkenalkan oleh Joe Travolta. Dan sekarang Saudi melihatkan dia sebagai penghibur sepanjang zaman. Mari kita fikir dalam kita. Kita satu umat yang sama. Walaupun negara berbeza, kita tak pernah disempadan dengan geografi. Kita lah umat yang sama. Barangkali kuliah saya malam ini tak seronok. Barangkali ramai yang akan komen saya. Tapi kalau saya sebut, saya mati. Saya tak sebut pun saya mati. Saya sebut, saya mati. Kalau saya tak sebut pun saya mati. Tuan-tuan yang saya mati, ini Joe Travolta. Ketika kita di sekolah dulu, inilah barangkali yang menjadi hero ataupun menjadi ikon ketika itu. Dan mereka juga memberikan hadiah kepada pelakon wanita terbaik dunia. Ini dia, saya tak kenal siapa. Diadakan dalam majlis resmi negara, bukan majlis dilakukan oleh NGO, bukan. Resmi negara. Ali Sheikh tadilah yang mengadakan, Turki Sheikh tadilah yang mengadakan pesta ini. Kalau saya mati, mereka akan ada satu kota yang khusus untuk hiburan, namanya Qadiyah. Qadiyah namanya. Ini kota hiburan seperti di barat, seperti di sini. Seperti Disneyland, mereka tiru untuk adakan di Qadiyah. Inilah gambaran sebahagian daripada Qadiyah, pesta hiburan Qadiyah. Diresmikan oleh Raja Salman. Raja Salman yang meresmikan hiburan ini. Ini hari dia meresmikan pusat hiburan Qadiyah di kota Riyadh. Satu kawasan yang sangat luas, tuan-tuan. Tengok ini petanya. Dia tidak jauh daripada Riyadh dan jaraknya sekira 70 km. Dan dia adalah dua kota bersambung. Kota hiburan. Dan tuan-tuan, apakah maksudnya ketika umat Islam menuju ke Mekah untuk haji, mereka adakan satu lagi hiburan untuk umat mereka sendiri. Dan sekarang mereka baru saja membina satu lagi Kaabah. Kaabah baru. Bukan Kaabah. Mereka sebut Maqam ini sama Kaabah. Bentuk seperti Kaabah. Mereka buat satu bangunan besar seperti Kaabah. Tinggi 400 meter, lebar 400 meter, panjang 400 meter. Exactly. Hampir bentuk dengan Kaabah. Apa maksud mereka lakukan Kaabah di kota Riyadh? Dan ini juga bakal menjadi antara benda ajaib dunia. Dan saya dipahamkan mereka akan bina bangunan di atas dalam Kaabah ini. Bukan Kaabah, Mu'aqab. Baca Mu'aqab, jangan Kaabah. Ini bangunan Mu'aqab. Mu'aqab ini dalam bahasa Arab sama aja. Kaabah, Mu'aqab sama aja. Dalam bahasa Arab, X cube, kita panggil cube. X kuasa 3, kita panggil cube. Ka'bun, asal dari Ka'bun, Kaabah. Orang barat tidak ada istilah untuk cube. Untuk Kaabah, cube, X kuasa 3. Mereka pinjam dari Islam, mereka sebut cube. Asalnya Ka'bun. Dibawa ke Perancis, disebut cubo. Dibawa ke Itali, disebut cubo. Inggeris, bangsa paling mundur di Eropah, mereka ambil daripada Itali, dia sebut cube. Cube itu Kaabah. Dan sekarang mereka membina Mu'aqab. Dan ini gambaran lukisan. Mereka akan hiaskan dalamnya bangunan puncak langit. Pencakar langit. Kaabah satu hal. Dalam Kaabah ada bangunan. Nak bayar macam mana? Mereka akan lakukan perkara-perkara yang tak pernah orang lain laku. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita kembali kepada Al-Ula.
Aula ya, ataupun kita sebut juga Madinah Saleh, tempat Allah musnahkan kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh membina bangunan yang sangat tinggi, mereka tebuk gunung dengan pahat dan mereka buat rumah di dalam gua. Namanya Madinah Soleh, yang kaum ini Allah musnahkan. Rumah mereka Allah tak musnahkan. Untuk kita ambil iktibar. Inilah rumah kaum Soleh, kaum Nabi Soleh yang Allah musnahkan totally, habis. Sebab mereka menentang Nabi Soleh. Mereka cabar Nabi Soleh supaya bawa mukjizat unta dan unta keluar daripada celah batu. Mereka bunuh unta tersebut dan Allah balas mereka dengan kehancuran. Mereka hancur tetapi rumah mereka tidak hancur. Allah tinggalkan untuk kita ambil kenangan. Sekarang mereka berhibur di sini. Mereka lengkapkan maksiat mereka dengan berhibur tempat yang Allah musnahkan. Lengkap. Rasulullah dalam satu hadis melarang supaya kita tidak ke kawasan itu kecuali dengan menangis. Tempat yang Allah musnah kita masuk dengan cepat dan menangis. Tetapi mereka berpesta di sini. Dan mereka adakan pesta ini pada 22 September di Aula. Aula ini bandar di tepi Madinah Saleh. Dan pesta, tuan-tuan. Rakyat Saudi yang tak pernah berpesta telah berpesta di Aula. Ribuan dia keluar. Bercampur aduk laki wanita yang dijaga selama ini sejak zaman Rasulullah. Dan berpesta di atas padang, dalam rumah bangunan-bangunan, mereka berpesta, menari. Tak sanggup kita tengok gambar di kota, di Al-Haramain, di bumi Al-Haramain. Ini gambar yang mereka berpesta. Menyambut hari kebangsaan Saudi. Dan malu kita nak tunjuk gambar ini. Saudi mula mengajar wanitanya tarian tiang. Saya tak tahu apa dia, tuan-tuan. Tiang. Ini tarian yang tak layak untuk sebut kita pun. Sekarang mereka sudah ada tarian tiang yang hanya ada pada negara-negara yang jahiliah. Sekarang berada Jeddah. Dan perceraian yang sangat luas berlaku di Saudi. Bila suami telah masuk ke kelab malam, balik bercerai. Ataupun isteri yang keluar dari rumah, balik bercerai. Dan kes perceraian Saudi sangat meningkat sekarang. Tuan-tuan yang semati, arak telah diperkenalkan di Saudi. Hotel pertama menjadi rekod di Saudi sejak zaman Rasulullah, tidak ada arak dijual terbuka. Kecuali disembunyikan. Tetapi kali pertama, mereka telah menyediakan arak secara resmi. Iaitu di sebuah hotel bernama Hotel Khaybar. Dan dia punya motto ialah Cheese, Wine and Friends. Cheese, Wine and Friends. Ini hotel pertama yang menjual arak terbuka. Arak haram. Memang jual pun haram tetapi dibiarkan. Dan ini akhbar Arab mengatakan namanya Sofitel. Sofitel Al-Khaybar. Pondok Sofitel Al-Khaybar yang menyediakan cheese, khamar, wal asdiqa, iaitu cheese, wine and friends dalam bahasa Inggeris. Dia tulis dalam bahasa Arab al-khamar asdiqa ialah apa yang mereka sedang promosikan sekarang. Kembali pada bola sepak, World Cup 2030 apakah benar-benar akan dijelmakan di Saudi dan apakah persediaan kita? Dan menteri ini ditanya, apakah boleh kita jual arak? Dia kata tak boleh. Kalau kita hubungkan dengan arak dengan keganasan, ini adalah Islamophobia. Tetapi jawapan kedua, kita akan pertimbangkan. Saudi dikabarkan akan mengizinkan mengikut keperluan. Bikini dan alkohol mesti datang secara package. Bila badanium siap, pantainya cantik dan pasirnya mengeluarkan cahaya waktu malam, mesti ada alkohol, mesti ada bikini. Dan ini sangat menakutkan. Dan Bandar Sindilah yang mereka sebut itu bakal menjelma menjadi seperti kota Eropah. LGBT. Bila ada pesta bola sepak, LGBT akan berpesta. Apakah boleh LGBT masuk ke Saudi? Ya. Rakyat Saudi tidak boleh LGBT, tetapi kita tak boleh halang LGBT masuk.
Peminat ataupun penonton bola sepak boleh datang. LGBT boleh, tapi kami tidak benarkan LGBT untuk rakyat kami, tapi untuk orang lain boleh. Ini berita yang saya tengok dari berbagai sumber. Semak kembali ke tempatan dan saya semak dengan banyak sehingga saya keluar apa yang disebut di sini. Tuan-tuan, LGBT diharamkan oleh seluruh agama. Lebih lagi negara Islam, seluruh negara umat Islam mengharamkan LGBT. Tidak ada negara Islam yang menghalalkan. Kalau di Brunei, siapa yang terlibat dengan LGBT, hukumnya rejam. Siapa yang terlibat LGBT, hukuman mati di Brunei. Malaysia, kita silent. Di Singapura, dibenarkan. Singapura 2 tahun lepas membenarkan homoseksual laki dengan laki. Dibenarkan secara resmi. Dan Mufti Singapura berpesan kepada pemuda Islam, walaupun negara kita membenarkan perkahwinan jantan dengan jantan, kita umat Islam tidak boleh lakukan. Itu tuan-tuan yang dapat lakukan oleh seorang mufti. Apabila kita sudah tidak ada kuasa, maka kita dah hanyalah dapat merayu. Wahai pemuda penduduk Singapura, agama kita tidak membenarkan LGBT. Walaupun negara kita membenarkan. Dan tuan-tuan, sama seperti negara Arab juga tidak membenarkan. Tetapi kota Neo mempunyai skop yang berbeza. Kota ini akan ada taksi yang dalam bentuk drone seperti yang terbang, yang kita nak rancang Kuala Lumpur tu, nak buat di sini dulu. Kemudian pekerja tidak lagi semuanya robot, dan kita akan ada makanan-makanan yang dengan genetik modified, GMO, yang sangat hebat. Makanannya yang asam jawa boleh jadi manis. Itulah GMO. Asam jawa boleh manis, tuan. Kalau kita cakap kepada hang tua tak percaya. Hang tua tak percaya punya. Asam jawa boleh manis, tak percaya. Tapi sudah berlaku sekarang. Kemudian hujan tiruan. Bukan Dajjal saja boleh buat hujan, tuan-tuan, tapi Saudi juga bakal buat hujan tiruan. Malaysia juga buat masa kita kemarau, kita ada pemenahan. Rupa-rupanya kita tiru Dajjal. Kemudian Jurassic Park ni macam mana dia buat benda-benda yang lama-lama dulu. Dinosaur akan dibuat satu yang menarik untuk anak-anak barangkali. Pasir yang bercahaya waktu malam. Ini baru nak buat. Apakah bahan pasir yang mereka akan buat? Dan yang ini saya sebutnya alkohol. Perkara yang dibenarkan dalam kota The Lines. Tempat Allah musnahkan kaum Nabi Syuaib. Di situ kota Neo akan dibina. Tuan-tuan lihat lagi apa yang ada. Ini yang dipropos. Yang dicadangkan untuk kemudahan penduduk Neo. Belum siap. Tetapi ini sudah siap perancangan mereka. Dan mereka akan menggunakan pengenalan dengan menggunakan scan yang terkini, teknologi terkini, IT, dan mereka ada bulan tiruan. Bulan ini akan letak di atas kota Neom, tak pernah turun lagi. Ada bulan atas. Bulan yang Allah jadikan dia jatuh. Esok naik lagi. Tapi yang di Neom, dia duduk situ kekal waktu malam. Hebat. Ini ialah perancangan kota Neom. Saudi telah membenarkan begini. Kalau tuan-tuan singgah di Masjid Terapung Jeddah, tengok orang seperti ini, saya tutup tadi. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Kita tutup dah. Hanya begini, ada atas satu, bawah satu. Ini negara Rasulullah, subhanallah. Dia sudah benar, rupanya pada tahun 2018, kita tak tahu tuan-tuan. 2018, sebelum COVID, mereka sudah benarkan begini. Sebelum itu, untuk pergi haji pun, mereka mesti ada muhrim. Sekarang begini pun boleh. Dan ini imam. Imam ini tegur kerajaan mereka sendiri. Akibatnya penjara. Jangan tegur. Tak boleh tegur kerajaan. Tegur musuh kerajaan dan ditangkap. Masuk penjara. Imam Masjid Haram dipenjara 10 tahun sebab tegur dasar kerajaan. Dasar kerajaan tidak boleh tegur. Anda penjawat awam. Imam ini penjawat awam, tuan-tuan. Anda tidak boleh menegur dasar kerajaan. Tegur, akibatnya 10 tahun penjara. Ini minimum. Ini kalau kita baca, kalau kita pergi lama dulu, bulan puasa dia baca cukup syahadu. Kita orang ajam pun dengar bacaan dia, seolah kita faham baca Quran.
sungguh merdu, tapi telah berada dalam jin. Dan ini imam, namanya Abdullah Wasfa, juga suaranya mendayu-dayu. 12 jam, 12 tahun, sebab teguh. Teguh kajian, jangan teguh kajian. Jangan teguh kajian, ingat. Kuliah malam ini nak beritahu tuan-tuan, jangan teguh kajian. Ini akibatnya. Cakap pun mati, tak cakap pun mati juga. Dan ini senarai ulama yang telah ditangkap. Tuan tengok nama mereka, ulama tidak sepakat dengan dasar. Ada 3 kumpulan ulama di Saudi. Satu, yang menentang seperti ini, nasib mereka masuk penjara. Yang kedua, play safe, silent. Silent. Bukan nak lawan tak boleh. Kita mentimum, lawan durian habislah. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, kita bersama dengan kerajaan. If we cannot beat, join them. Inilah yang paling malapetaka yang ada sekarang. Yang ketiga. Yang pertama, nasib mereka kita tahu. Antaranya imam ini, dan rangkaian mereka. Bukan ini saja tuan-tuan, ramai lagi. Mula pada tahun 2017, ditangkap dan tak tahu nasib mereka. Sebahagiannya mereka dibawa mahkamah, sebahagian mereka dikekal, tidak tahu ke mana. Dan ini senarai. Senarai mereka yang menegur dasar. Jangan tegur tuan-tuan. Beritahu kuliah saya malam ni, jangan tegur. Kalau tegur, ini nasibnya. Mereka tangkap sejak tahun 2017 dan nasib mereka sampai sekarang sudah 5 tahun. Tak tahu, itu 6 tahun dah. Tak tahu nasib mereka. Dan yang ini mati dalam penjara. Syekh Musa Al-Qarni mati dalam penjara. Belum bicara lagi. 5 tahun ditangkap, tak bicara lagi. Apa salah dia? Salahnya menegur dasar. Dan kembali pada World Cup. Apakah ini akan jadi realiti? Apakah yang kita bayang tadi harap tidak berlaku? Apakah dia akan berlaku? Kita minta jauh daripada apa yang dirancangkan. Dan ingat sekali lagi, in lam annamal hayatun la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasur bil amwal wal aulad kama talwasin ajal kufar nabatu samahi tubarra musbara sumakum khutama. Perubahan dunia ini seperti hujannya turun dan penanamnya akan gembira melihat tanamannya sangat hijau, tetapi pohon ini Allah mengatakan dia akan mati, kering dan hancur. Itulah dunia. Dan mudah-mudahan itulah menjadi renungan kita untuk melihat apakah sebalik World Cup Saudi 23. Saya minta maaf banyak kepada tuan-tuan yang ada di sini dan juga pendengar yang saya live malam ini. Saya minta maaf banyak. Jari 10 bukan maksud saya untuk memburukkan sesuatu, tetapi untuk bahan kita berfikir. Dan saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.